Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin berkongsi cara-cara bagaimana kita mencipta mesyuarat atau kelas dalam talian dengan menggunakan Microsoft Teams. Baiklah, mula-mula yang perlu kita buat adalah yang pertama, yang seeloknya kita pakai Microsoft Teams versi desktop. Okay, cara-caranya kita perlu dulu download Microsoft Teams di dalam desktop kita. Okay, gunakan yang diambil daripada laman web microsoft.com ni. Okay. Kita buka sini dan kita klik download for desktop. Okay, kalau anda mempunyai telefon pintar untuk menggunakan Microsoft Teams, download dengan menggunakan bahagian ini, download for mobile. Okay, selepas kita download tu, mudah saja, cuma ambil beberapa langkah saja. Okay, dia akan letak dalam desktop kita. Dan saya suggest untuk pakai versi desktop ini sebab dia lebih stabil dan lebih mudah kita nak mengakses pada semua kelebihan-kelebihan Microsoft. Okay, dia akan keluar sign in. Okay. Jadi kita dah masuk dalam Teams kita. Ni ya, ni rupa bentuk Teams kita. Ni kelas-kelas yang saya ada dalam Teams tu. Okey, jadi dekat sini kita terus pergi kepada kalender. Kita pergi kepada kalender, klik kalender. Kalender kita ada di sini. Baiklah. Okey, katakanlah pada hari Isnin pukul 10 pagi. Okay, saya ingin mengadakan kelas online. Jadi ini kalender dia. Baik. Okey. Jadi ni kita boleh tengoklah tarikhnya bila kita nak buat. Okey, di sini anda juga boleh lihat di sini. Okay, jadi saya akan pilih satu waktu pukul 10 pagi. Saya klik saja di sini. Klik di waktu yang kita nak buat meeting. Okey, di sinilah rupa bentuk dia. Jadi kita tulis di sini meeting atau kelas online. Okey, di sini kalau kita nak letakkan nama orang, kita klik di sini. Okey, jadi saya berdasarkan pengalaman saya, kita kurang-kurang kita letakkan seorang sajalah, kawan kita ke ataupun mana-mana lah pelajar yang terlibat ataupun orang yang nak terlibat dalam meeting tersebut. Okey, saya letak satu saja. Okay, orang lain akan join meeting ini melalui link yang akan saya bagi. Okey, ni details dia. Pukul 10 pagi kita letaklah sejam sampai pukul 11. Okey, jangan risau kalau meeting ni ataupun kelas ni berjalan lebih daripada sejam daripada waktu yang kita tetapkan. Dia tidak akan mengganggu meeting kita. Mesyuarat tu akan berterusan seperti biasa. Okay, mungkin di sini kita cuma tetapkan untuk tujuan dokumentasi. Okay, ini tak perlu tulis. Di add channel ni tak perlu tulis. Tapi kalau kita ada kelas, kita nak buat mesyuarat dengan ahli kelas tersebut sahaja, ahli kumpulan tersebut saja, kita pilih channel di sini. Tetapi kalau anda baru memulakan kelas dalam talian, jadi di bahagian channel ni kita kosongkan, sebab jika ada orang yang daripada berbagai-bagai organisasi, berbagai-bagai tempat, berbagai-bagai kelas nak join kelas kita ni, dia boleh masuk. Okay, jadi kita biarkan kosong saja. Dan question ni terpulanglah kepada anda. Saya buat rumah masing-masing. Okay, ini adalah penerangan details tentang meeting juga. Meeting pertama online. Jom kita cuba. Okay, kita jelaskan sekilas secara description. Okay, jika dah dipenuhi details ini, kita dah tulis, kita klik send. Okay, jadi di dalam kalender kita tadi adalah yang meeting kita buat di sini. Okay, jadi bagaimana kita nak kongsikan link? Okay, kita klik semula di sini.
Baiklah. Okey, kita akan nampak, kita akan scroll di bawah, kita akan nampak bahagian ini. Click here to join the meeting. Okey. Tetapi sebelum itu, kita kena klik meeting option ni untuk kita control kelas kita. Supaya pelajar kita ni kuasa dia tak sama dengan kuasa yang kita ada. Okey, ini adalah meeting option. Okey, who can bypass the lobby? Biasanya saya akan letak dekat everyone. Sebab mula-mula kita nak buat kelas online ni, mesti ada orang yang bermasalah dengan password mereka terlupa dan sebagainya. Untuk memudahkan urusan mesyuarat kita letak kat everyone. Jadi terpulang pada anda nak buat macam mana, kan? Ni who can bypass the lobby. Jadi semua orang boleh masuk tanpa kita sedar. Tapi kalau kita nak tahu budak orang yang dah masuk tu, kita letak pada only me. Jadi bila kita dekat only me ni, setiap kali orang masuk kita kena benarkanlah mereka masuk. Kita kena klik setiap orang yang masuk. Jadi biasa saya letak kat everyone. Terpulang pada anda nak letak mana. Ni people in my organization, maksudnya orang yang ada email organisasi saja yang boleh masuk. Okay, saya biasa letak kat everyone untuk memudahkan mesyuarat pertama saya. Okay, yang ni saya biarkan begini. Di sini yang paling penting who can present, iaitu kita kena letak dekat only me. Jadi kalau kita nak orang lain boleh present, kita letak sini kalau kita nak letak specific people, kita klik specific people. Orang yang nak present tu, kita pilih nama dia. Tapi kita perlu add dia dulu, macam saya add Cikgu At-Tarmizi tadi. Tapi untuk mesyuarat pertama, saya lebih memilih pada inilah only me. Hanya saya saja yang mempunyai kuasa yang besar di dalam meeting ini. Saya saja yang boleh share screen saya saja yang boleh merekod meeting ini, saya saja yang boleh kontrol macam mana pergerakan dalam meeting ini. Okay, jadi saya sadangkan untuk kali pertama ni kita letak pada everyone dan only me. Di sini paling penting, jangan lupa untuk kita setting dulu yang bahagian ini. Okay, kita kembali pada Teams, kita klik balik dekat Teams kita tadi. Okay, jadi di sini meeting option tadi ada di sini dan ada di atas ni. Okay, jadi kalau kita nak ajak orang lain join meeting ni, okay, kita pergi pada click here to join the meeting. Kita klik kanan, kita ambil dekat sini copy link. Kita copy link dekat sini. Lepas tu kita masukkan dalam kita punya ni lah, kita masukkan dalam kita punya Word ataupun WhatsApp ke, dalam bentuk begini. Link dia dalam bentuk macam ni, kita sebarkan melalui WhatsApp dan sebagainya. Tapi kalau nak cantik, kita pendekkan link ni, kita masuk dalam nama web yang boleh memendekkan link. Contoh macam bit.ly, gg.gg, tinish.cc dan sebagainya. Baiklah, kita terus kepada meeting kita tadi. Okay, kita pergi kepada kalender. Okay, kalau orang lain, dia akan join masuk dengan link yang kita bagi tadi. Kalau kita nak masuk, kita boleh banyak pilihan juga. Kita join melalui link yang kita dah bagi, ataupun kita pergi dekat kalender kita. Okay, kita klik kanan di sini. Dia ada kat sini. Di sini kalau kita nak edit, ketika mesyuarat berlangsung kita boleh edit. Di sini kita nak chat kepada participants, kita klik di sini join online. Kita pergi sini semula, kita klik kanan. Okay, kita dia akan keluar macam ni. Kita join. Okay, kita dah berjaya join. Dia akan keluar sebentar begini. Okay, ni kamera. Okay, kalau nak buka, kita buka. Okay, kalau nak tutup, kita tutup begini. Okay, kalau ini mikrofon, kita nak tutup boleh, kita nak buka pun boleh. Okay, saya memilih untuk buka, tapi saya tutup kamera saya dulu. Saya join now. Jadi orang lain pun akan macam ni step dia. Lepas dia klik link yang kita share tadi dekat WhatsApp group ke, dekat Telegram ke, orang tu masuk dengan link tu, dia akan
berjumpa keadaan begini. Di sini saya sedang menunggulah orang lain untuk masuk. Okey, nanti bila orang lain masuk, dia akan mula memenuhi kita punya kita punya ruang ini. Okey. Okey, di sini adalah bahagian participant. Okey, di sini dia akan keluar siapakah participant kita di sini semua. Okey. Di sini ada beberapa butang tersembunyi. Contoh kalau anda nak download orang kata attendance, okay, anda perlu download attendance di sini. Sebelum meeting ini tamat, okay, anda perlu download attendance. Biasanya saya akan download attendance dalam 5 minit sebelum meeting itu tamat, ataupun masa meeting tamat, sebelum saya memberi salam saya yang terakhir, saya download di sini. Bila kita klik ni, dia akan pergi attendance list ni dalam bentuk Excel. Okay, jangan lupa untuk download attendance sebelum anda menekan butang leave ni. Okay, kalau kita dah klik butang leave ni, attendance ni tidak akan wujud lagi. Okay, jika anda nak jika anda nak download attendance. Okay, di sini adalah ruang chat. Okay, kita boleh berkomunikasi dengan semua peserta di ruangan chat ni. Dan di sini pun kita boleh upload macam-macam file. Okay, biasanya saya mengendalikan sesi soal jawab melalui ruang chat. Sebab kalau kita tengah bercakap, mungkin kita nak orang fokus pada cakap kita, tapi kalau orang ada soalan, kita minta dia gunakan beberapa cara. Yang pertama, dia boleh gunakan ruang chat untuk bertanya. Okay, yang kedua, mereka boleh bercakap di mikrofon. Okay, ni mikrofon. Mereka boleh aktifkan mikrofon mereka dan bercakap dengan kita. Okay, yang ketiga, mereka boleh raise your hand. Okay, bila kita raise your hand, kita klik ni, dia akan naik di sini. Okay, kita akan nampak, oh ada orang nak bertanya, kita klik di sini, participant. Siapa yang ingin bertanya? Okay, saya. Contoh di sini. Kita tahu, oh orang ni akan raise your hand. Kalau ada 5 orang akan naik raise your hand kat sini. Okay, jadi kalau dah habis kita angkat tangan, okay, kita minta peserta untuk turunkan tangan. Okay, lower your hand di sini. Okay, jadi akan hilang notification kat situ. Okay, jadi beberapa ciri yang anda boleh gunakan. Okay, di sini adalah titik 3 di sini. Okay, titik 3 di sini. Okay, ada bermacam-macam pilihan. Okay, jadi jika anda menggunakan yang updated punya version untuk Microsoft Teams, dia akan ada beberapa pilihan di sini. Okay, maksudnya kalau kita nak lihat semua pelajar kelas kita klik Class Gallery ataupun Together Mode. Kalau kita nak tengok semua orang, tapi semua orang tu kita minta mereka buka kamera. Okay, contoh kita nak bergambar dan sebagainya, nak lihat muka mereka, kita klik antara dua ni lah. Kalau tak, galeri ni cuma ada 4 orang saja di skrin utama. Okay, sini boleh kita apply background effects. Okay, kalau kita nak letak background dalam pembatangan kita klik di sini. Okay, ada banyak pilihan. Okay, saya paling suka pilihan yang inilah. Ada suasana rumah ni, cantik. Ada macam-macam. Okay. Dan blur. Blur ni maksudnya di belakang background kita dia blur. Kalau kita buka kamera kita kat sini, dia akan jadi blur. Okay. Jadi ni turn on live caption. Kalau anda klik turn on live caption ni, dia boleh keluar subtitle dekat bawah tu. Kalau kita cakap bahasa Inggeris, subtitlenya lebih lengkap. Okay, ni start recording ni, kita boleh rakam. Kita boleh rakam meeting kita. Okay, kalau kita klik meeting option tadi, hanya kita seorang saja yang boleh rakam start recording. Kalau kita tak ubah apa-apa setting dekat meeting option yang macam saya tunjuk tadi, semua orang dalam kelas tu boleh rakam. Jadi kalau ada seorang yang telah merakam, orang lain tak boleh rakam. Okay, cara dia bila kita start recording ni, okay, kita start recording, dia akan keluar macam ni, you are recording this meeting. Okay, maksudnya anda sedang record lah, anda telah sedang record meeting ni. Okay, macam mana nak tengok bila kita habis sesi meeting ni, dalam beberapa lama
Dia mungkin ambil masa beberapa minit atau beberapa jam. Okay, dia akan keluar dekat bahagian ni meeting chat ni. Dia akan keluar dekat meeting chat ni. Dia akan keluar dekat sini. Jadi record kita dah tamat. Okay, jadi anda perlu tekan, kalau nak tamatkan tu, anda perlu tekan stop recording. Okay, are you sure to stop recording? Stop recording. Okay, jadi kalau keluar macam ni, dia sedang download meeting kita tu. Okay, kalau kita berlangsung selama 2 jam, mungkin dia agak mengambil masa sedikit untuk keluar di sini. Sebab ni saya rakam cuma beberapa minit saja. Okay, jadi kita boleh download. Kita boleh download di sini. Kita download di dalam komputer kita lah, apa yang kita record tadi. Okay, download ni dia akan expired in 20 days. Dia cuma ada di ruangan ini selama 20 hari saja. Yang ini adalah untuk kita share screen. Bagaimana kita nak share screen? Kita klik di sini. Okay, ni ada beberapa pilihan untuk kita share screen. Biasa untuk kali pertama saya akan pakai desktop. Desktop ni apa yang ada kat screen kita, apa yang kerja kita sedang buat di desktop, dia akan keluar sebiji macam tu. Okay, jangan lupa klik di sini include computer sound. Guys, jika anda ingin berkongsi sound daripada komputer anda, contoh YouTube ataupun video-video daripada komputer untuk anda share bersama para hadirin, kalau anda tak klik di sini, orang tak akan dengar sound daripada bunyi daripada komputer anda. Ni whiteboard. Kalau kita klik whiteboard ni, kita boleh menulis bersama pelajar-pelajar kita. Kita boleh menulis bersama pelajar-pelajar kita di ruang yang sama. Inilah ruang untuk anda bermesyuarat. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kesudian mendengar perkongsian saya.